Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah bersama saya Muhammad Radha bin Muhammad. InsyaAllah pada video kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Jadi kepada para penonton sekalian, mana yang masih belum subscribe channel saya, boleh subscribe dan share video ini supaya ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada video ini. Jadi pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan pengenalan Imam Nafi'. Siapakah Imam Nafi' ini? Imam Nafi' adalah Imam Qiraat, yang mana kalau ikut turutan Imam Qiraat tu, beliau adalah yang pertama. Jadi boleh dikatakan ini adalah sebahagian daripada topik Tarikh Qurra. Kita menceritakan latar belakang dan juga biodata imam-imam Qiraat. Sebelum ni saya ada kongsikan berkaitan dengan Imam Hafs, ada video Imam Hafs, kemudian Imam Asy-Syatibi, kemudian Imam Ibnu Al-Jazari, ada video saya yang sebelum ini. Jadi pada kali ini kita bercerita berkaitan dengan Imam Nafi'. Jadi siapakah nama beliau? Nama penuh beliau adalah Nafi' bin Abdul Rahman bin Abi Nu'aim. Dan juga beliau merupakan seorang tabi'in. Zaman Rasulullah, selepas zaman Rasulullah, zaman sahabat, selepas zaman sahabat, zaman tabi'in. Tabi'in ini adalah tabaqat ataupun generasi yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nafi' ni tergolong dalam kalangan tabi'in. Kemudian beliau lahir pada tahun 70 Hijrah di Asbahan, Iran. Meninggal dunia di Madinah pada tahun 169 Hijrah ataupun ada yang mengatakan 170 Hijrah. Pada ketika itu berumur 99 tahun ataupun lebih kurang 100 tahun. Maknanya lama beliau hidup. Imam Nafi' ini lama, dan juga sepanjang kehidupan beliau banyak menumpukan kepada pengajian Al-Quran, pendidikan Al-Quran. Yang mana kalau kita lihat di sini, lahir di Iran tetapi meninggal dunia di Madinah. Imam Nafi' ini adalah imam ataupun qari qiraat yang kita panggil kita ambil daripada Madinah. Kita ambil daripada Madinah. Kita panggil Nafi' Al-Madani. Imam Nafi' Al-Madani. Jadi imam-imam qiraat ni ada yang ambil daripada Madinah, Mekah, kemudian daripada Basrah, Syam dan juga Kufah. Imam Nafi' kita ambil daripada Madinah. Walaupun lahir di Iran, tapi beliau banyak berada di Madinah, maka kita letakkan Imam Nafi' ini dalam Madinah dan dipanggil Al-Madani. Kemudian kita lihat perawi beliau, Imam Nafi', perawinya adalah Qalun dan juga Warsh, iaitu perawi kepada Imam Nafi'. Ini biasa kita dengarlah, terkenal. Imam Qalun dan juga Imam Nafi' merupakan perawi kepada Imam Qalun, dan Imam Warsh merupakan perawi kepada Imam Nafi'. Jadi antara sifat Imam Nafi' adalah beliau merupakan seorang yang salih, siqah, iaitu siqah ni dipercayai. Beliau ni seorang yang berkulit hitam, sentiasa tersenyum dan juga berakhlak mulia. Jadi seorang yang berkecimpung dalam bidang Al-Quran, tuan-tuan, seorang guru Al-Quran perlulah bersifat dan juga berakhlak mulia. Sebab kita ni menjadi contoh kepada masyarakat, menjadi contoh kepada orang lain, guru Al-Quran. Kemudian dikisahkan keluar bauan kasturi dari mulutnya selepas bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Ni ada satu kisah diceritakan, boleh lihat dalam kitab-kitab. Dikisahkan ada yang bertanya kepada Imam Nafi', wahai Nafi', kenapa setiap kali kamu berkata-kata, takallam, berkata-kata, akan terbau bauan kasturi yang wangi daripada mulut kamu? Adakah kamu memakan wangi-wangian? Dia tanya kepada Nafi'. Jadi Imam Nafi' kata, tidak, dia tidak memakai wangi-wangian, tetapi aku mendapati diri aku setiap kali berkata-kata, bercakap akan mengeluarkan bau yang wangi seperti ini selepas aku bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, dan juga Rasulullah membacakan Al-Quran mulut ke mulut dengan aku. Maksudnya tuan-tuan, bertemu dengan Nabi dalam mimpi dan juga Nabi membacakan Al-Quran, begitu juga dengan Imam Nafi'. Maka sejak daripada itu Imam Nafi' kata, sejak peristiwa tersebut aku mendapati mulutku mengeluarkan bau-bauan
yang wangi. Jadi ini antara kehebatan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Imam Nafi'. Kemudian Imam Nafi' berkhidmat sebagai imam di Masjid Nabawi selama 60 tahun setelah wafatnya Imam Abu Ja'far Yazid Al-Madani. Imam Abu Ja'far itu merupakan guru beliau, guru kepada Imam Nafi' dan juga merupakan salah seorang daripada Imam Qiraat 10, Imam Abu Ja'far. Jadi selepas Imam Abu Ja'far meninggal dunia, maka Imam Nafi' menyambung tugasan sebagai imam di Masjid Nabawi. Kat situ kita lihat selama 60 tahun, panjang masa tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita tengok tadi pun kehidupan beliau, umur beliau sangat panjang, lebih kurang 99 ataupun 100 tahun. Jadi apakah pujian ulama terhadap beliau? Antaranya bacaan yang dianggap sunnah oleh Imam Malik. Imam Malik menyatakan bacaan Imam Nafi' ini beliau menganggap bacaannya sunnah. Sunnah. Beliau juga berkata, Imam Nafi' berkata, Nafi' merupakan imam masyarakat dalam bacaan Al-Quran. Nafi' imamun nas fil qiraah. Begitu juga beliau berkata, qiraatu ahlul Madinah sunnah. Qila lahu qiraah Nafi' qala na'am. Jadi Imam Malik mengiktiraf bacaan Imam Nafi' dan menganggap bacaan Imam Nafi' adalah bacaan sunnah. Jadi kat situ kita nampaklah ketokohan Imam Nafi' ini. Kemudian juga bacaan yang paling digemari oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana dah disebutkan dalam kitab. Anak beliau, anak Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah, bertanya kepada beliau, maknanya dia bertanya kepada bapanya, ayyul qiraah ahabbu ilaika. Dia tanya kepada Imam Ahmad, anak dia tanya, qiraat yang manakah yang kamu paling suka? Maka Imam Ahmad menjawab, qiraah ahlul Madinah, fa in lam yakun fa qiraah Asim. Jadi kat sini kita nampak bacaan yang paling digemari oleh Imam Ahmad adalah bacaan ahlul Madinah. Bacaan siapakah itu? Bacaan Imam Nafi'. Begitu juga pujian ulama yang lain. Berkata Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini tokoh dalam bidang qiraat. Beliau ada mengeluarkan kitab qiraat, iaitu As-Sab'ah. As-Sab'ah, boleh carilah kitab As-Sab'ah Ibnu Mujahid. Beliau merupakan seorang yang alim dalam ilmu qiraat. Ibnu Mujahid kata Imam Nafi' ini seorang yang alim yang berilmu dalam bidang ilmu qiraat. Seperti mana beliau berkata, kana al-imam alladhi qama bil qiraah ba'da at-tabi'in bi Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nafi'. Wa kana 'aliman bi wujuhil qiraat. Maknanya hebatnya Ibnu Mujahid mengiktiraf kehebatan Imam Nafi' dalam ilmu qiraat. Kemudian keahlian dalam bidang qiraat. Okey, antaranya kita melihat dalam kitab disebutkan bahawa Imam Nafi' ini telah mempelajari Al-Quran dengan 70 orang tabi'in. Kita tengok betapa hebatnya Imam Nafi' belajar Al-Quran dengan 70 orang. Jadi kita sepatutnya mencontohi guru-guru Al-Quran, mencontohi syekh-syekh ini tuan-tuan. Sepatutnya kita juga mempunyai ramai guru Al-Quran. Bukan cukup sekadar khatam sekali dengan seorang guru, selesai kita punya pembelajaran Al-Quran. Bukan macam tu tuan-tuan. Jadi kita akan cari, lepas habis satu guru, selesai khatam, kita cari guru kedua, khatam kali kedua, cari guru ketiga, khatam kali ketiga, dan seterusnya. Kita jangan berhenti hanya setakat sekali khatam sahaja dalam kehidupan kita. Kita mencontohi tokoh-tokoh qurra seperti mana Imam Nafi'. Kemudian antara guru beliau adalah Abdul Rahman bin Hurmuz Al-A'raj. Ini guru-guru Imam Nafi'. Abdul Rahman bin Hurmuz Al-A'raj, Abu Ja'far Yazid Al-Qa'qa'. Abu Ja'far yang saya sebutkan tadi merupakan salah seorang daripada imam qiraat 10. Antaranya lagi guru Imam Nafi', Syaibah bin Nusah, Yazid bin Ruman, dan Muslim bin Jundub. Kita boleh tengoklah jalur sanad dia ada banyak guru-guru Imam Nafi'. Kalau kita tengok salah satu sanad Imam Nafi', daripada Imam Nafi' baca kepada gurunya Al-A'raj dan juga Abu Ja'far. Kemudian mereka berdua baca kepada
Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas baca kepada Ubay bin Ka'ab dan Yazid dan juga Zaid bin Sabit. Kemudian mereka berdua baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni antara jalur sanad yang dimiliki oleh Imam Nafi'. Kemudian lain-lain berkaitan dengan Imam Nafi', didahulukan Imam Nafi' dalam tertib susunan Imam Qiraat. Kalau kita tengok tertib susunan Imam Qiraat ni, Imam Nafi' yang pertama Imam Nafi' Al-Madani, kemudian Imam Ibnu Katsir dan seterusnya. Imam Nafi' ni yang pertama. Kenapa? Kerana beliau Imam Nafi' menetap dan mengajar Al-Quran di Madinah Al-Munawwarah, disebabkan besarnya fadilat bumi Madinah yang mengandungi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didahulukan Imam Nafi' sebagai turutan imam yang pertama. Jadi kalau kita lihat, diletakkan Imam Nafi' yang pertama kerana apa? Kerana di Madinah lah jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ, maka diletakkan di situ Imam Nafi' ini sebagai imam qiraat yang pertama kerana besarnya fadilat, tingginya fadilat bumi Madinah. Maka diletakkan sebagai turutan yang pertama. Jadi ini juga boleh lihat dalam video saya yang lain, saya pernah buat sebelum ni, kenapa Imam Nafi' pertama, kenapa Imam Ibnu Katsir kedua, kenapa Imam Abu Amru ketiga dan seterusnya, ada dalam video saya yang sebelum ini. Seterusnya, qiraat Imam Nafi', riwayat Qalun dan Warsh, kita sebutkan tadi antara murid Imam Nafi' adalah Qalun dan juga Warsh, perawi beliau. Masih lagi diamalkan di sebahagian negara. Contohnya riwayat Qalun 0.7%, maknanya sikitlah ada diamalkan sedikit, dibaca di Libya dan juga sebahagian Tunisia. Manakala riwayat Warsh 3%, maknanya 3% daripada seluruh penduduk bumi ini dibaca, diamalkan di Algeria, Maghribi, sebahagian Tunisia dan juga sebahagian Sudan. Jadi kalau nak dengar qiraat Imam Warsh ni, boleh pergi ke Maghribi. Ada sebahagian pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Maghribi dan di sana mengamalkan bacaan qiraat riwayat Warsh An-Nafi'. Warsh ni anak murid Nafi', anak murid dia akan ikutlah bacaan guru-gurunya. Qalun ada ambil daripada bacaan Nafi', Warsh ambil bacaan daripada Nafi'. Jadi Qalun punya bacaan masih lagi ada yang diamalkan sebahagian, dan Warsh juga ada diamalkan di sebahagian tempat. Tak banyaklah, 0.7% dan juga 3%. Yang mana paling banyak, majoriti di atas muka bumi ini adalah bacaan riwayat Hafs an Asim. Majoriti lah yang diguna pakai di keseluruhan bumi ini. Jadi wallahu alam, setakat itu saja perkongsian saya dalam video ini berkaitan dengan Imam Nafi'. Jadi insya-Allah dalam video yang akan datang kita akan lihat lagi pengenalan kepada imam-imam qiraat yang lain. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya Ustaz Muhammad Ridha dan juga sharekan video ini kepada rakan-rakan kita yang lain. Apa yang saya kongsikan pada video kali ini saya ambil sebahagiannya daripada buku Tarajimul Qurra Al-Ashar Warwatuhum Al-Mashhurin yang ditulis oleh Dr. Taha Faris, dan juga buku Pengenalan Ilmu Qiraat Ustaz Rahim Yusof, dan juga Al-Mufid fi Ilmi Tajwid Abdul Rahman Al-Aitani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.